Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey, terima kasih. Sekarang kalau tengok jam dah pukul 10 lebih, boleh kita mula ke? Ya, boleh. Okey, kita start lah sebab saya rasa saya tak nak ambil masa yang lama. Saya tahu semua tuan-tuan dan puan-puan semua pun kita semua pun sibuk. Jadi saya cuba seringkasnya insya-Allah. Okey. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana dapat bersama-sama menghadirkan diri untuk sesi taklimat pada hari ini. Okey, sebelum tu saya ingin menyampaikan ucapan salam daripada Tuan Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Tuan Abdul Said bin Hussein. Sepatutnya beliau bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk sesi taklimat ni, tapi last minute tiba-tiba beliau terlibat dengan perkara lain yang urgent dan tak dapat dielakkan. Jadi beliau memohon maaf kerana tidak dapat bersama kita pada hari ini dan beliau minta saya sampaikan salam pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan sesi taklimat kita pada hari ini. Okey, sekejap saya present. Okey, boleh nampak ke? Boleh. Okey, baik. Okey, taklimat pada hari ini ada beberapa perkara lah yang akan saya sampaikan. Okey, kita tengok pada... Okey, sebelum tu, sesiapa yang masih belum isi kehadiran, saya minta tuan-tuan scan ataupun gunakan link yang saya kongsikan dekat bahagian chat dekat tepi tu untuk isi kehadiran. Okey. Okey, ini adalah antara perkara-perkara yang akan saya sampaikan pada hari inilah, iaitu sedikit berkenaan dengan penyelarasan semula, okey, latihan modul TS25, kemudian aktiviti penyelarasan semula, aktiviti sokongan dan bimbingan oleh RE, kemudian penyelarasan semula tugasan untuk modul TS25 dan juga seterusnya adalah untuk slot e-tutorial modul TS25. So fokus kita dalam masa terdekat adalah untuk slot e-tutorial bagi modul 2 dan modul 2 dan modul 7 yang sedang berlangsung sekarang ini pada masa ini secara online. Okey, melalui pelantar D5. Okey, kemudian saya juga akan memberi sedikit taklimat mengenai peranan rakan elit, kemudian sedikit berkenaan dengan penyertaan sekolah berprestasi tinggi dan sekolah kluster kecemerlangan SBT dan SKK dalam program TS25, kemudian sedikit hal-hal lain, kemudian kita akan adakan sedikit sesi soal jawab lah. Okey, sekiranya mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan yang hendak diajukan, saya cuba menjawab. Jika saya tidak dapat menjawab, saya KIV dulu, saya akan jawab kemudian insya-Allah. Okey. Okey, kita teruskan dengan sesi ya. Boleh tak ada scan. Oh, okey. Tak apa, nanti di hujung nanti saya kongsikan lagi sekali. Boleh? Boleh. Okey, baik. Ataupun kalau tak sempat juga nanti boleh PM dekat saya lah nombor IC, nanti saya akan key in dalam SPL KPM. Tak ada masalah. Okey? Okey, kita mulakan dengan modul latihan. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, okey, hari tu kita stop sekejap untuk TS25 sehingga 27 Julai. Okey, sehingga 27 Julai 2021 kerana memberi ruang dan masa yang lebih okey untuk kepada cikgu-cikgu untuk fokus kepada PDPR. Tetapi kemudian setelah dibincangkan semula di peringkat KPM, okey, dan telah dipersetujui untuk TS25 diteruskan bermula pada dia punya latihan bermula pada 13 hari bulan
September 2021. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan dia punya tarikh-tarikh. Kalau tuan-tuan lihat tadi saya ada kongsikan slide yang saya paparkan sekarang ni dalam grup lah, dalam grup RE bersama IPG pun ada, dalam grup bersama dengan RE, SIP dan SIC pun ada. Jadi tuan-tuan boleh lihatlah di situ dia punya penjajaran semula, penyelarasan semula untuk tarikh-tarikh latihan. Okey. Sedikitlah mengenai modul latihan untuk tahun ni. Okey, tuan-tuan boleh lihat dekat tepi sini. Okey, untuk modul 1 hingga modul 5, yang ini sekolah yang terlibat sekarang adalah untuk sekolah kohort 6. Kemudian modul 6, 7, 8, sekolah yang terlibat sekarang adalah untuk sekolah kohort 4 dan 5. Dan modul 9, 10 ni yang akan bermula tidak lama lagi. Okey. Yang itu dia adalah modul elektif, yang sekolah yang terlibat adalah untuk sekolah kohort 1, 2 dan 3. Tetapi saya difahamkan untuk modul elektif ini adalah dia lebih kepada pilihan. Okey, dia lebih kepada pilihan. Maksudnya sekolah boleh ikut dan sekolah boleh juga tidak ikut, terpulang kepada sekolah. Okey. Kemudian, okey, ini sedikitlah berkenaan dengan modul-modul latihan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lebih arif berkenaan dengan latihan-latihan untuk modul TS25 yang kita sekarang, sebelum ni kita ada daripada modul 1 sehingga modul 8 dan sekarang telah ditambah 2 lagi modul iaitu modul 9 dan modul 10. Okey. Okey, yang ini kalau tuan-tuan lihat di sebelah kiri, okey, di sebelah kiri itu adalah jadual asal ataupun jadual yang sebelum ni. Okey, yang sebelum ni, yang sebelum kita buat penangguhan untuk program TS25. Okey, kemudian yang sebelah kanan tu adalah jadual yang telah dibuat penyelarasan semula. Okey, kalau macam tak berapa nampak ataupun kecil dekat saya punya skrin, dekat tuan-tuan punya skrin ni, mungkin nanti boleh tengoklah yang saya share dalam grup tu. Okey. Dan fokus kita sekarang ini adalah kita fokus kepada modul, dalam masa terdekat ni kita fokus kepada modul 2 dan juga modul 7 yang sedang berlangsung bermula pada 13 September sehingga 10 Oktober 2021 selama 28 hari. Okey, memang tengah berjalan sekarang ini. Sekolah-sekolah sedang mengikuti, okey, untuk latihan modul 2 dan juga modul 7. Okey, modul 2 untuk kohort 6 dan modul 7 untuk kohort 4 dan 5. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada catatan di hujung sekali tu, okey, catatan di hujung sekali, dekat situ ada dinyatakan, okey, modul 5 untuk kohort 6 akan dilaksanakan pada sesi 2022. Tarikh dah ada kat situ. Buat masa sekarang untuk peringkat negeri Pulau Pinang, kita tiada perubahan pada tarikh-tarikh yang telah dirancangkan dan telah dibentangkan oleh BPG. Jadi untuk Pulau Pinang kita akan ikut tarikh yang telah dirancang tu lah, kita tak ada perubahan, kita ikut lagi yang diberikan oleh BPG. Tarikh-tarikh ni semua telah diberikan oleh BPG untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. So sebab ada negeri yang dia terpaksa adjust sedikit tarikh tu disebabkan ada sedikit kekangan tertentu lah. Okey, tapi untuk Penang buat masa sekarang kita kekalkan tarikh tersebut, tarikh yang diberi oleh BPG. Okey. So, okey, saya teruskan. Okey, dekat sini, okey, saya ada masukkan, yang ini yang telah dibuat, jadual yang telah dibuat penyelarasan semula, jadual latihan yang telah dibuat penyelarasan semula dan saya telah masukkan di situ untuk slot e-tutorial. Maksudnya tempoh masa untuk tuan-tuan dan puan-puan sebagai rakan elit untuk membuat slot e-tutorial kepada sekolah-sekolah yang berkenaan. Maksudnya berkenaan dengan modul 2 iaitu kepada sekolah kohort 6 dan modul 7 kepada sekolah kohort 4 dan kohort 5. Okey, saya dah letaklah kat situ dia punya tempoh masa dia bermula pada, kalau tuan-tuan lihat modul 2 kat sini, bermula pada 4 sehingga 15 Oktober 2021. Okey. Dan modul 7 pun sama, 4 sehingga 15 Oktober 2021. Okey. Okey, kemudian sedikit mengenai modul modul 9 dan modul 10. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di bawah sekali tu ada modul 9 dan modul 10. Dia akan bermula pada 3 Oktober. Tapi seperti yang saya nyatakan sebelum ini, di bahagian catatan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ianya terbuka kepada semua guru bahasa Inggeris secara sukarela. Maksudnya tiada paksaan. Kita di peringkat JPN, kita akan keluarkan dan edarkan surat kepada semua sekolah kohort 1, 2 dan 3 dalam negeri Pulau Pinang untuk mereka mengikuti modul 9. Tetapi kita tak wajibkan.
Sebab modul 9 ni dia improve with TS25 ni, dia di bawah ELTC. So nanti setakat yang kami diberikan taklimat sebelum ini, modul 9 ini segala bimbingannya adalah daripada ELTC. Setakat ni lah. Kemudian akan datang saya pun tak pasti macam mana, sama ada nanti akan libatkan rakan elit di peringkat negeri juga ataupun tidak. Tetapi seperti mana yang kami bincangkan sebelum ini dalam mesyuarat bersama dengan BPG, dan semua negeri lah, penyelaras TS25 JPN daripada semua negeri, seperti kami mesyuaratkan pada 2 minggu lepas, kita ada bertanya jika tiada bimbingan ataupun aktiviti sokongan dan bimbingan daripada rakan elit berkenaan dengan modul 9, jadi nanti di peringkat negeri bagaimana pula sekolah-sekolah nak merujuk kepada siapa. Dan ada juga negeri yang mencadangkan supaya kita libatkan juga pegawai-pegawai daripada sektor pembelajaran. Okey, sebab kita ada SIC Plus yang terlibat dengan bahasa Inggeris. Jadi perkara tu masih lagi dalam peringkat perbincangan. Sebarang update nanti, update saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila saya menerima makluman terkini. Okey. Kemudian untuk rintis modul 10 STEM yang itu setakat ini belum lagi dia, walaupun dekat situ dah nyatakan tarikh mula 1 November, tapi hari tu bila kami bertanya perkara tersebut masih lagi dalam peringkat perbincangan. Okey. Okey, tarikh-tarikh yang saya nyatakan untuk slot e-tutorial, kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di bawah sekali tu, saya nyatakan di situ boleh diubah berdasarkan perbincangan dan persetujuan bersama oleh RE dan sekolah dalam kelompok masing-masing. Okey, sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, untuk sekolah kohort 5, rakan elit SISC Plus dan juga rakan elit IPG telah sedia maklum sebelum ni kita telah buat kelompok dalam daerah masing-masing, kita telah buat kelompok dan kita telah buat e-tutorial tu, kita jalan terus dalam bentuk kelompok. Dan saya dah jana classroom dalam Google Classroom mengikut kelompok masing-masing. Jadi untuk yang kohort 6 ni pun saya buat perkara yang sama. Sekejap lagi saya akan paparkan pada tuan-tuan dan perempuan untuk tuan-tuan dan perempuan lihat pada classroom yang saya nyatakan. So nanti untuk slot e-tutorial tu, tuan-tuan dan perempuan boleh menggunakan link yang ada dalam Google Classroom tu untuk melaksanakan slot e-tutorial dan juga bimbingan. Okey? Sebab saya dah maklumkan kepada sekolah, kepada sekolah-sekolah yang terlibat, sekolah-sekolah yang terlibat tu perlu mengikuti latihan. Dia ada dua. Satu dia kena ikut dalam Google Site, dan satu lagi dia kena juga mendapatkan toolkit dan juga tugasan serta kuis daripada Google Classroom. Saya dah edarkan surat kepada sekolah supaya sekolah-sekolah join Google Classroom, dan join kelas tu berdasarkan kelompok masing-masing. Sekejap lagi saya akan paparkan pada tuan-tuan dan perempuan untuk tuan-tuan dan perempuan lihat. Okey. Ini sedikitlah berkenaan dengan penyelarasan semula, tarikh latihan dan juga e-tutorial yang telah kita rancangkan. Okey, cuma saya mohon supaya sebab saya takut nanti akan jadi isu sekiranya kita buat slot e-tutorial tu pada waktu sesi persekolahan, maksudnya PDPR. Jadi saya mohon supaya slot e-tutorial dan juga bimbingan tu dilaksanakan selepas waktu PDPR. Okey. Saya nampak Puan Nora macam ada angkat tangan. Ada apa-apa persoalan ke? Okey. Saya tengok classroom ni ada dua. Satu kohort 6 K5 SPU. Lepas tu yang hari tu TS25 kohort 6 SPU. Yang mana satu yang pakai ni? Yang terbaru, yang jap. Yang hari tu yang grup yang itu itu asal yang dijana oleh BPG. Fasa 1. Yang itu fasa 1 tu tak pakai dah lah. Tak pakai. Sebab yang ni saya buat dalam kelompok terus. Maknanya saya accept yang barulah kohort 6. Ya, betul. Yang baru. SPU 6. Nanti yang tak berkenaan tu saya akan delete. Okey. Sebab takut nanti tuan-tuan dan perempuan akan confuse pula kan. So saya akan delete yang sebelum ni. So kita akan fokus pada yang saya baru generate ni lah. Yang saya baru create ni. Alright. Terima kasih Puan Nora. Sama. Saya teruskan
Okey, yang ini penyelarasan semula tugasan. Okey, sedikit berkenaan dengan tugasan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada yang di sebelah kiri, sebelum penangguhan, sebelum ini tugasan untuk setiap modul dia akan dinilai. Maksudnya sekolah peserta yang terlibat, peserta yang terlibat, dia akan melaksanakan tugasan dan dia akan hantar tugasan tersebut dalam Google Classroom ataupun kepada rakan elit yang membimbing sekolah dia untuk dibuat penilaian. Kemudian setelah dinilai, rakan elit tersebut akan meletakkan skor kepada peserta tersebut dalam Google Classroom. Okey, tetapi kita lihat pula kepada yang setelah struktur semula, yang sebelah kanan. Okey, sekarang ini setelah struktur semula, tugasan tu tidak lagi dinilai. Maksudnya tak perlu lagi beri skor kepada tugasan. Maksudnya tuan-tuan nanti bimbing sekolah untuk laksanakan tugasan dan juga dia punya toolkit. Tetapi kita tak, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka sendiri dalam Google Classroom, sekarang ni dia dah tak ada lagi due date untuk submission untuk tugasan. So maksudnya tugasan tu kita beri ruang dan masa kepada sekolah untuk dia siapkan, dia buat, dia siapkan, tapi kita tak letak sebarang tempoh masa ataupun tarikh lah untuk dia siapkan. Kalau kata nanti buat masa sekarang ni dia tengah sibuk, kita bagi dia masa sedikit, tapi yang penting dia kena ikut dulu latihan. Jadi tapi tugas rakan elit perlu bimbing juga sekolah untuk buat toolkit dan juga tugasan tu. Tapi dia tak semestinya hantar dalam masa terdekat. Jadi kita beri dia masa sebab kita takut nanti timbul isu pula kan. Kita takut timbul isu nanti dia kata kami sibuk dengan PDPR tapi kami nak buat tugasan lagi. Sebab sebelum ni pun isu penangguhan untuk TS25 ni disebabkan salah satunya adalah katanya sekolah perlu siapkan tugasan dan mengganggu PDPR lah. Jadi sekarang ni bila kita berbincang semula, kita decide supaya untuk meringankan bebanan sekolah tu, jadi kita bagi tempoh masa sikit untuk sekolah siapkan tugasan dan tugasan tu tak perlu dinilai. Cuba rakan elit perlu bimbing lah. Kalau tuan-tuan lihat di bawah tu, bahagian nota, sebelah kanan bahagian nota tu ada dinyatakan penilaian tugasan tidak diambil kira bagi modul latihan program TS25 tahun 2021. So kita tak ada lagi buat penilaian, maksudnya tak ada skor lagi lah. Sebelum ni out of 100% tu tuan-tuan kena bagi skor kepada sekolah berapa persen yang sekolah dapat, peserta tu dapat. Sekarang tak perlu. Kemudian kalau tuan-tuan lihat juga di situ, sekejap doktor, saya terangkan sikit Dr. Siti, nanti saya kalau tuan-tuan dan perempuan lihat juga jumlah jam kursus sebelum penangguhan dan selepas penangguhan juga ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan kat situ. Macam contoh modul 2, modul 1, modul 6 kita jangan tengok. Modul 1, modul 6 kita jangan tengok sebab yang itu sepatutnya modul 1, modul 6 ni sekolah perlu lagi menghantar tugasan sebab sebelum ni tugasan tu sebelum penangguhan. Jadi sepatutnya dia kena hantar. Untuk modul bermula modul 2 ni, modul 2 dan seterusnya, sekolah tak perlu hantar lagi dalam masa terdekat. Maksudnya tak ada due date, tak dinilai lagi dia punya tugasan. Jadi di situ jumlah jam kursus untuk peserta tersebut juga akan berkurangan daripada contoh modul 2 daripada 27 jam kursus kepada 20 jam kursus. Sama jugalah macam lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah di situ. Saya buka kepada Dr. Siti. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Doktor. Assalamualaikum semua. Bukan pertanyaan, mungkin clarification je lah Kak Na. Kalau kita imbas mula sebelum kita rehat aktiviti modul 6 ini, ada satu mesyuarat peringkat bahagian yang melibatkan semua ketua-ketua pembina modul. Dan dalam mesyuarat itu kita justify mengapa modul 6 tidak perlu bagi buat penilaian. Ini kita nak for the record lah ya. Ketika itu memang BPG dia harapkan tahun 2021 tanpa ada gangguan dengan PKP ni kita dapat buat satu pilot sebab kita ke arah memberi kredit, mata kredit pada program TS25 ya. Kita masuk dengan OUM dengan beberapa ada universiti lain lagi lah kita dah buat dan kita nak buat
pindah mata kredit. Dan satu syaratnya ialah kita nak run trial lah kita punya program, nak lihat bagaimana kita boleh kumpulkan, dia kena ada evidence untuk kita bawa kepada pemindahan mata kredit. Tetapi saya rasa tahun 21 tak cantik lah kita nak buatkan satu pilot sebab banyak gangguan. Atas dasar itu kita uplift lah penilaian tu ya untuk modul 6. Itu satu. Kedua, rentetan daripada situ kita tangguhkan modul 6 dia punya deadline kerana kita hendak letak tugasan modul 6, 7, 8 sepadukan supaya sekolah tak buat benda yang bertindih-tindih. Maknanya mereka melalui modul 7, modul 8 sebab dalam modul 6 ada pentaksiran. Dalam modul 6 ada digital tools bahagian where to, ya, plan pembelajaran dia. Dan semua tu sepatut berlaku dalam modul 6. Tetapi susunan kita hari tu kita letak seolah macam modul 7 satu tugas lain, modul 8 satu tugas lain. Jadi kita dalam mesyuarat yang hari tu kita rasa lebih baik, lebih mantap, lebih mendalam kalau tugasan modul 7, 8 disepadukan dengan modul 6. Jadi sekolah tak buat itulah. Dan setuju, mesyuarat ahli mesyuarat setuju, cumanya kita tidak, mereka bergantung pada kami pembina modul 6, 7, 8 untuk duduk sekali dan selaraskan bagaimana kita boleh sepadukan tugasan modul 7 dan 8. Dan itu yang jadi hanging, jadi kita anggap tahun 21 ni macam tak ada apa yang konkret lagi lah boleh buat. Ya, jadi kita drag on adalah tugasan mereka. Tapi nak maklumkan itulah perancangannya. Jadi kami sedang tunggu satu sesi taklimat di mana pembina modul 6, 7, 8 duduk sekali dan kami nak selaraskan tugasan itu supaya dia sepadukan dengan dalam modul 6. Sekolah tak payah buat benda yang berulang-ulang. Itu perkongsi sedikit lah. Jadi saya nak tanya pokok ada Siti dan mesyuarat yang selepas pada ini ada update tak tentang perkara itu? Okey, setakat ni kami tak dimaklumkan mengenai perkara itulah sebab yang kami dimaklumkan dalam mesyuarat yang terkini pada 2 minggu lepas berkenaan dengan penyelarasan semula program TS25, kami hanya dimaklumkan bahawa sekolah memang untuk tugasan tiada lagi penilaian. Itu sajalah yang kami dimaklumkan. Tak pastilah kemungkinan akan datang, mungkin akan ada makluman terkini, saya tak pasti lagi setakat ni. Okey, terima kasih Dr. Siti atas penerangan sebentar tadi. Mungkin lebih jelaslah kepada kita semua. Okey. Okey, seterusnya kita tengok balik yang saya sebut tadi, nota di bawah tu, nombor 1 tu tadi, penilaian tugasan tidak diambil kira bagi modul latihan program TS25 tahun 2021. And then nombor 2, peserta menjawab kuis setelah tamat pembelajaran dan menyempurnakan toolkit. Okey, dekat mana ada kuis dan toolkit ni? Kuis dan toolkit ni sebenarnya dia berada dalam Google Classroom yang saya saya dah saya dah transfer daripada yang Google Classroom asal yang dijana oleh BPG. Saya dah kelompokkan, saya dah buat kelas asing, saya dah buat mengikut kelompok, so saya dah masukkan bahan-bahan tu semua dekat dalam Google Classroom ikut kelompok tersebut. So benda tu, toolkit, kuis semua, tugasan semua ada kat dalam tu. Okay, so yang ketiga, tuan-tuan juga untuk makluman, saya telah invite tuan-tuan dan perempuan sebagai teachers, sebagai teachers dekat dalam Google Classroom kelas yang mana yang melibatkan kelompok sekolah yang di bawah bimbingan tuan-tuan dan perempuan. Okay, so nanti bila tuan-tuan accept saya punya invitation tu nanti, tuan-tuan dan perempuan bolehlah mungkin nak post apa-apa ke kat dalam tu, saya persilakan, ataupun mungkin ada tuan-tuan nak berkongsi info terkini ataupun
bahan-bahan, okey, mungkin bahan-bahan berkenaan dengan TS25 kepada sekolah-sekolah bimbingan tuan-tuan dan puan-puan, saya persilakan untuk tuan-tuan post dekat dalam classroom bagi kelompok tersebut. Okey. Seterusnya okey, yang ketiga, peserta melengkapkan tugasan modul. Cuma macam saya kata sebentar tadi, kita tak ada lagi due date. Okey, bila-bila sekolah dia rasa dia mampu nak buat, dia maksud saya tu macam mungkin sekarang ni dalam masa terdekat mungkin sekolah sibuk dengan PTPR, jadi mungkin dia draft dulu ke tak sempat nak siapkan sepenuhnya, jadi kita bagi ruang dan masa kepada sekolah untuk sekolah siapkan juga tugasan tu. Okey, kemudian rakan elit akan membimbing peserta dan melaporkan status tugasan kepada penyelaras program negeri. Okey, yang ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mengadakan mesyuarat bersama dengan semua penyelaras TS25 daerah, okey, untuk 5 daerah, dan kami decide untuk kami buat satu Google Form. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, Google Form tu macam mana saya nak cakap saya menunggu juga daripada bahagian. Saya bimbang takut kalau saya create Google Form tu nanti bahagian akan beri satu lagi link untuk tuan-tuan isi. Jadi buat masa sekarang saya hold dulu Sat. That's why saya belum share lagi link tu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab dia untuk Google Form tu maksudnya dia untuk tuan-tuan dan puan-puan melaporkan status tugasan yang sekolah tu dah buat. Maksudnya dia dah siap ke ataupun in progress ke macam mana, so that kami di peringkat negeri dan daerah ni kami tahu sekolah tu dia dah sampai tahap mana dia punya tugasan dia tu. Okey, itu sedikitlah untuk makluman. Okey, seterusnya, okey, yang ini berkenaan dengan aktiviti sokongan dan bimbingan yang dulu kita panggil sebagai lawatan bimbingan. Okey, sekarang ni kita panggil dia sebagai sokongan dan bimbingan ataupun ringkasnya SB. Okey, sebelum penangguhan, kalau tuan-tuan lihat di sebelah kiri itu, okey, aktiviti sokongan dan bimbingan untuk kohort 6 akan berakhir pada pertengahan bulan November. Okey, pada pertengahan bulan November, dan kohort 4 dan 5 akan berakhir pada hujung bulan Oktober. Okey, tetapi disebabkan penangguhan sebelum ini, jadi telah diselaraskan semula, jadi terhasillah tarikh ataupun tempoh masa baharu untuk aktiviti sokongan dan bimbingan seperti yang tertera di sebelah kanan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dan rujuk dalam slide yang saya kongsikan sebelum ni pun boleh. Okey, yang ini yang terkini yang diberi oleh BPG kepada kami sewaktu mesyuarat penyelarasan pada 2 minggu lepas. Okey. Okey, yang ini makluman kepada rakan elit yang tadi saya nyatakan sedikit tadi masa dekat nota sebelum ni. Okey, sama je. Okey. Seterusnya kita masuk sedikit berkenaan dengan peranan rakan elit. Okey, peranan rakan elit. Yang ini saya senaraikan sedikit lah saya senaraikan sedikit antara tugas dan tanggungjawab yang tuan-tuan perlu laksanakan. Okey, yang pertama kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di situ, mendaftar sebagai rakan elit atau master trainer dalam dashboard TS25. Sebab sebelum ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, BPG ada buat satu dashboard, okey, dan dia minta supaya semua rakan-rakan elit dan juga master trainer di setiap negeri untuk mendaftar dekat dalam dashboard tersebut. Jadi saya kongsikan di situ, okey, link untuk tuan-tuan pergi, untuk tuan-tuan masuk dan untuk mengisi makluman tuan-tuan sebagai rakan elit ataupun master trainer. Okey, ada di situlah, ada dipaparkan di situ pada nombor 1. Okey, kemudian yang kedua, menghubungi sekolah bimbingan dan rakan elit dalam kelompok masing-masing untuk menentukan tarikh dan masa bagi pelaksanaan slot e-tutorial dan slot aktiviti sokongan dan bimbingan. Okey, SB. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya nyatakan sebelum ni, slot e-tutorial tu kita akan buat dalam bentuk kelompok. Okey, sebenarnya saya dah prepare dia punya kelompok apa semua tu dengan tarikh-tarikh. Cuma tarikh-tarikh yang saya nyatakan di situ, okey, saya tak fixkan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa pada tarikh yang berkenaan, okey, tuan-tuan ada maksudnya tak boleh nak proceed dengan slot e-tutorial tu, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh berbincang di kalangan rakan-rakan elit yang ada dalam kelompok tersebut dan juga sekolah yang terlibat dalam kelompok tersebut untuk tukar pada tarikh lain.
Okey, untuk yang bimbing untuk yang slot e-tutorial bagi modul 2 dan modul 7 ni, sebab ni kali pertama. Okey, ini kali pertama yang kita buat dalam bentuk macam ni. Saya akan saya akan edarkan surat kepada sekolah. Okey, dan saya akan letaklah tarikh yang saya dah letak sebelum ni. Cuma nanti mungkin dalam satu perenggan tu saya akan nyatakan di situ tarikh-tarikh berkenaan, sekiranya ada perubahan akan dimaklumkan oleh rakan elit yang terlibat sebagai pembimbing di sekolah untuk sekolah berkenaan. Jadi kalau ada perubahan tarikh, tuan-tuan maklum pada sekolah nanti. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, rakan elit perlu melaksanakan sesi e-tutorial modul TS25 kepada sekolah yang berkenaan secara berkelompok mengikut daerah. Okey, rujuk file akses. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, bagi senarai kelompok dan RE setiap kelompok. Okey, cuma saya difahamkan ada beberapa daerah yang ada rakan elit SISC baharu. Cuma saya belum sempat lagi nak arrange untuk masukkan rakan elit baharu ni kepada nak mapping kepada kelompok-kelompok yang mana. Yang itu nanti tak apa, saya akan discuss balik dengan penyelaras daerah ataupun mungkin nanti tak apalah, itu saya bincang dengan penyelaras daerah. Okey. Seterusnya yang keempat, tak apalah, saya tunjuk siap-siap lah ya. Saya tunjuk siap-siap yang file Excel yang ada tu. Yang ada makluman rakan elit dan juga kelompok. Sekejap Okey, saya tunjuk untuk yang kohort 6 dulu Saya tunjuk yang kohort 6. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, file Excel ni saya dah kongsikan dekat dalam group. Okey, ke semualah untuk RE, SIP dan SIC pun ada, dalam group IPG pun ada. Okey. So tuan-tuan boleh rujuklah kat sini. Okey, macam saya nyatakan tadi, contoh saya ambil yang daerah Timur Laut. Okey, tarikh e-tutorial ni, yang ini saya dimaklumkan oleh, untuk tarikh 6 hari bulan ni, saya dimaklumkan oleh Encik Syamizal. Dr. Bala ada maklumkan pada beliau yang Dr. Bala akan mengadakan slot e-tutorial pada 6 Oktober 2021. So saya letak teruslah kat sini. Betul kan Dr. Bala? Betul. Petang saja. Petang saja, tak guna waktu pagi. Ya, okey. Okey, so sebab Cik Syamizah maklumkan ke saya terus letaklah kat sini. Tapi saya rasa okey, sebab sekolah pun sibuk dengan pembukaan sekolah, tapi sebab kita buat sebelah petang, saya rasa sepatutnya benda tu tak menjadi isu lah. Kita pun harap supaya tak jadi isu lah nanti, insyaAllah. Okey. Ni contoh ni untuk daerah Timur Laut, boleh lihat di sini. Okey, cuma ada beberapa orang di kalangan rakan-rakan elit yang saya belum terima ID delima. Okey, ID delima. Jadi saya tak dapat nak add, saya tak dapat nak invite rakan elit berkenaan dalam kelompok dalam daerah dia untuk sebagai teacher. Jadi saya mohon supaya rakan-rakan elit yang berkenaan mohon nanti supaya boleh PM saya lah, boleh PM saya ID delima. Sekiranya ada mungkin di kalangan rakan-rakan elit terutama SIP dan SIC di peringkat daerah, SIC mesti ada, SIC memang ada saya tahu. Okey, memang ada ID delima. SIP, sekiranya SIP yang tidak menerima ID delima, okey, boleh maklumkan kepada saya ataupun maklumkan kepada penyelaras TS25 daerah untuk kami ambil tindakan. Okey. Antaranya Cik Murugan ada kan kat dalam ni? Cik Murugan dengan ada Puan Siti. Cik Sangga. Ada, okey. Ada tak ID delima? Memang ada, nanti kita akan. Yang PPD bukan yang sekolah? Ya, PPD ada, kami hantar nanti. Alright. Okey, nanti sebab saya ada buat permohonan hari tu untuk setiap daerah menyediakan ID delima kepada semua rakan elit SIP dan SIP yang terlibat lah, dan juga penyelaras TS25. Jadi saya minta supaya nanti boleh PM saya ID delima tersebut untuk saya invite sebagai teachers dalam kelompok dalam GC. Okey, boleh. Okey, terima kasih Cik Murugan dan juga Cik Sangga. Cik Sangga pun ada kan? Cik Sangga Ranaden. Ada okey, kan? no problem. Nanti kita akan hantar. Okey. Alright, terima kasih. Okey.
Okey, ini untuk Timur Laut. Okey, ni kelompok Barat Daya. Tarikh ni nanti seperti mana yang saya maklumkan tadi, tarikh ni okey, saya letak. Okey, tapi tuan-tuan boleh berbincang di kalangan rakan-rakan elit yang ada dalam kelompok tersebut, okey, dan juga sekolah-sekolah yang terlibat dengan kelompok tersebut untuk mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa tarikh yang saya letak tu tak sesuai. Okey, so nanti bincang, maklumkan tak payah maklumkan, tak perlu maklumkan pada saya, terus maklumkan pada pihak sekolah. Okey, tapi saya akan edarkan surat dulu sebab saya nak maklumkan pada sekolah yang kita akan buat slot e-tutorial. Cuma saya akan nyatakan kat situ sebarang perubahan tarikh akan dimaklumkan oleh rakan elit. Okey? Okey, yang ini untuk kohort 6 lah okey, untuk sedikit makluman untuk daerah Barat Daya, Puan Lui ada kan? Puan Lui dia ada maklumkan pada saya sebab dia akan mula bercuti, beliau akan mula bercuti pada bulan Oktober kalau tak salah saya. Jadi kat sini saya telah berbincang dengan Puan Zaihariati, penyelaras TS25 daerah. Kita mohon supaya untuk kohort 6 kelompok 1 ni kita letakkan Puan Nur Syifa untuk menggantikan Puan Lui. Maksudnya untuk kohort 6 ni Puan Nur Syifa akan pegang 2 kelompok. Puan Nur Syifa ada kan? Ada Puan Siti. Okey, terima kasih. So akan pegang 2 kelompok, kelompok 1 dan juga satu lagi, jap. Okey, dan juga mana dia? Dan juga kelompok 3. Okey. Seterusnya, itu sedikit makluman seterusnya, okey, yang ini SPU. Yang SPU ni sebab ada beberapa orang RE baru, saya dapat info 2 orang. Hari tu Cik Nazri maklumkan pada saya ada 2 orang SIC baru. Tiba-tiba yang seorang lagi Ustazah apa tadi? Ustazah Hafizah. Ustazah Hafizah, saya mohon maaf Ustazah sebab saya baru dapat info. Jadi saya tak masukkan nama Ustazah dekat dalam surat untuk sesi pada hari ini. Saya mohon maaf. Tapi terima kasihlah pada Ustazah Hafizah yang dapat join juga kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, cuma Dia untuk makluman PCP ada 4 orang SIC plus baru di PPD Utara. Ada 4 orang SIC plus baru. Termasuk Ustazah Hafizah. Puan Zainah ke? Puan Zainah, Puan Azliza dan Encik Syukran. Okey, Puan Zainah saya dah terima makluman mengenai Puan Zainah lama. Yang kemudian yang 2 orang sebelum ni Encik Syukran dengan Puan Azliza. Puan Azliza saya dah dapat. Cuma yang Ustazah Hafizah saya mohon maaf saya baru tahu. Okey. Apa-apa pun terima kasih dan selamat datanglah pada yang SIP dan juga SIC baru ni. Rasanya belum terlambat kot untuk saya mengucapkan selamat datang pada SIP baru dalam tim TS25. Semoga kita dapat bekerjasama dengan baiklah lepas ni insya-Allah. Okey, cuma saya rasa untuk SPU ni mungkin akan ada sedikit perubahan. Okey. Akan ada sedikit perubahan daripada segi pembimbing yang akan membimbing untuk sekolah-sekolah kohort yang baru ni, kohort 6. Sebab saya untuk SIC baharu, saya masukkan untuk sekolah kohort 6 sebab dia kohort baharu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan SIC baru akan membimbing sekolah-sekolah kohort 6 ni. Maksudnya dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan akan mengikuti latihan juga dan dalam masa yang sama akan buat bimbingan kepada sekolah lah. Sebab kalau saya letak pada yang kohort 4, kohort 5 tu saya bimbang sebab kohort 4, kohort 5 dia dah start dengan modul 6, 7, 8. Jadi kita mapping untuk yang sekolah kohort 6. Okey. Untuk SPT pun kat sini saya untuk kelompok 4 selamat datang jugalah kepada Encik Nur Sani. Jadi untuk kelompok 4 ni saya letak Encik Nur Sani menggantikan Puan Haja Asmah. Puan Haja Asmah. Jadi Encik Nur Sani akan membantu untuk membimbing sekolah-sekolah di daerah seberang Perai Tengah bagi kelompok 4. Okey. Kemudian
Okey, ini kelompok SPS. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat tarikh tu nanti macam saya sebut tadi, boleh berbincang dengan rakan elit untuk kelompok berkenaan dan juga sekolah-sekolah yang terlibat dengan kelompok berkenaan. Sebelum ni untuk modul 6 ada beberapa daerah yang kita sempat run. Okey, modul 6 untuk kohort 4, kohort 5 kita sempat run lah hari tu. Saya rasa ada beberapa daerah dan ada beberapa kelompok yang telah kita dapatlah laksanakan slot e-tutorial, dan saya dengar feedbacknya alhamdulillah positif daripada peserta. Jadi tahniahlah pada semua rakan-rakan elit yang terlibat. Okey, ya Dr. Bala. Silakan. Ya, saya hanya nak tambah sedikit sebab masa kita buat e-tutorial untuk modul 1 tu, komen yang kita terima daripada pengetua ialah kita buat e-tutorial ini terlalu lewat, iaitu selepas sebulan. So dia kata kalau dia dapat lalui e-tutorial ini lebih awal, ini memudahkan dia mengikuti modul. Sebab itulah sekarang ini saya cuba usahakan supaya e-modul itu dibuat di tengah-tengah masa mereka sedang buat modul itu. Jangan terlalu lewat, jangan terlalu awal jugalah. Sebab dia orang baru mula kan minggu ni kan. Baru mula minggu ni buat ke tidak? Bila dia orang mula buat? Dia mula 13 September. Patutnya saya nak buat minggu depan tapi dia orang ni semua sibuk. Jadi sebab tu saya paling awal pun minggu ketiga. Tengah-tengah lah supaya mereka ni masih ada peluang untuk cuba latihan-latihan dia. So itu berdasarkan feedback yang saya terima sebelum ini. Mungkin rakan-rakan lain boleh ambil maklum jugalah. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Bala. Okey, yang ini untuk kelompok kohort 6. Okey, saya tunjukkan pula untuk kohort 4 dan 5. Okey, kita mula dengan SPU. Dekat sini Puan Rosilawati dah bersara kan? Betul kan? Puan Rosilawati betul, dah betul. bersara. Okey, terima kasih. Cik Mak Ali ke? Saya cakap. Okey, terima kasih. Okey. Okey, yang saya kuning kan ni. Okey, macam yang saya beri taklimat sebelum ni untuk pelaksanaan e-tutorial modul 6 bersama dengan SISC dan juga dengan rakan elit IPG. Yang saya kuning-kuningkan ni adalah sebagai ketua yang akan lead untuk kelompok tersebut. Okey. Kat sini saya ada nyatakan kuning ketua RE bagi setiap kelompok. Okey. Dan kat bawah ni juga saya ada nyatakan untuk perhatian dan tindakan peserta. Okey, takut nanti sebab ada peserta dia sebab sebelum ni masa kita buat slot e-tutorial, bila kita guna Delima, maksudnya kita guna link Google Meet yang ada dalam Delima, peserta tak boleh nak masuk. So bila saya tengok balik rupa-rupanya dia tak join pun kelas yang saya create tu, so dia tak boleh masuk. Okey. Kat sini saya ada buat note lah kat sini. Sebab yang ini nanti saya akan edarkan pada sekolah. So saya ada note kat bawah ni, peserta perlu log masuk ke akaun Delima. Peserta perlu join kelas dalam Google Classroom menggunakan kod akses di atas. Kod akses ni lah yang setiap kelompok ni. Okey, dan setelah join kelas tersebut, peserta boleh klik link pada Google Meet. Okey, pada Google Meet yang terdapat pada kelas tersebut untuk mengikuti sesi tutorial pada tarikh dan waktu yang tertera. Okey. Ini untuk sebab saya lihat yang untuk kohort 4 dan 5 ni untuk modul 6 hari tu kita dah buat dan saya rasa nampak macam berjalan lancar. Beberapa kelompok dan daerah yang dah laksana tu kita nampak berjalan lancar dan saya rasa kita boleh teruskan lah untuk yang berikutnya nanti untuk modul 7. Jadi yang ini saya kekalkan yang kelas untuk kohort 4, kohort 5 saya kekalkan yang kita guna untuk modul 6 hari tu. Saya cuma tarik masuk bahan yang BPG buat. Okey, BPG masukkan dalam kelas yang asal tu, classroom yang asal tu, saya tarik masuk dekat dalam kelompok tu. Okey, so kita kekalkan kelompok yang ada tu kita kekalkan classroom yang ada tu. Jadi untuk yang modul 7 ni. Okey. Inilah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat. Okey, ini untuk SPU. Yang ini untuk SPT.
Okey, untuk SPT. Sama juga kita kekalkan classroom yang sebelum ni. Okey. Kemudian yang ini untuk SPS pun sama, kita kekalkan kelompok yang sebelum ni. Okey, yang ini Timur Laut. Okey, Cik Lechumi Perabah memang dah bersara kan? Sebab saya rujuk pada Encik Aziz, dia maklumkan dah bersara, betul kan? Betul. Okey, baik, terima kasih. Okey, so untuk tempat Cik Lechumi Perabah akan digantikan oleh Dr. Koh Ek Kiong. Okey, daripada IPG Pulau Pinang. Okey. So nanti boleh rujuklah kat sini Dan satu lagi untuk SJKC Singkang, tempat Cik Lechumi Perabah akan digantikan oleh Encik Kumarasamy. Okey, juga daripada IPG Pulau Pinang. Okey, yang itu untuk Timur Laut dan yang ini yang ini untuk Barat Daya. Okey, untuk Barat Daya saya kat sini sebab saya nampak Puan Lui akan bersara juga. Jadi ada beberapa sekolah yang kohort 4, kohort 5 ni di bawah bimbingan Puan Lui. Saya mohon untuk yang kelompok 1, kohort 4 dan 5, saya mohon supaya ni setelah saya berbincang dengan Puan Zahariati, penyelaras TS25 daerah Barat Daya. Jadi kalau kita nak beri kepada Puan Nur Syifa masih baru. Jadi kita minta bantuan daripada Dr. Suzlipa sebab kita buat sesi e-tutorial dan juga bimbingan ni kita buat dalam bentuk maya online, dalam bentuk kelompok, dan kebetulan untuk kelompok 1 ni memang Dr. Suzy yang mengendalikan untuk kelompok 1. Jadi saya minta kalau boleh jasa baik daripada Dr. Suzy untuk membantu di SMK Seri Balik Pulau apabila Puan Lui bersara nanti. Dan juga satu lagi Puan Jenevin. Puan Jen, saya minta bantuan Puan Jen untuk bantu di SK Sungai Batu dan juga SJKC Chongqing sebab kebetulan SK Sungai Batu dan SJKC Chongqing ni bersama dengan Puan Jen dalam kelompok 2. Boleh Dr. Suzlipa dan juga Puan Jen? Ada tak? Tak ada Boleh. Saya yang melaksanakan amanah. Terima kasih Puan Jen. Terima kasih banyak. Okey. Sebab kebetulan memang duduk dalam kelompok tu kan. Jadi sebab kita buat bimbingan tu secara kelompok. Jadi dia lebih mudah lah kan. Terima kasih Dr. Suzy. Okey. Boleh. Okey. Silakan. Dr. Bala silakan. Dr. Bala. Sebab saya nampak Dr. Bala raise hand ni. Dr. Bala okey ke? Anything you want to share? Dia tertekan kot. Okey. Dia pun sibuk tu hari ni. Okey, tak apa. Sebab dia bagi tahu saya macam sempat join 1 jam saja. Mungkin dia dah live. Saya sebab saya kalau ada 2 device saya on dia ni 1 device hari ni. Okey, tak apa. So ini untuk kelompok sekolah untuk kohort 4, kohort 5 untuk kita buat sesi e-tutorial untuk modul 7. Okey, yang ini nanti tuan-tuan boleh download daripada file yang saya dah kongsikan. Okey. Dan tarikh ni sama juga macam tadi yang untuk kohort 6. Boleh berbincang sama-sama dekat elit dan sekolah sekiranya ada perubahan. Saya buka kepada tuan-tuan dan perempuan untuk perubahan tu lah sebab saya bimbang juga takut kalau saya fix tarikh nanti kan takut ada yang mungkin terlibat dengan benda yang lagi urgent ke apa ke. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan, cuma saya letaklah mungkin ada satu tempoh masa tu tuan-tuan boleh ikut. So dalam tempoh masa tu lah untuk melaksanakan e-tutorial. Okay, cuma saya letakkan kat sini dululah untuk makluman sekolah supaya sekolah boleh bersedia pada masa tu. Okay. Okay, kita sambung balik ke slide. Okey, tadi nombor 3, laksanakan sesi tutorial kepada sekolah berkenaan secara berkelompok. Okey, rujuk file Excel yang saya paparkan tadi. Okey, kemudian mengadakan aktiviti sokongan profesional kepada sekolah yang terlibat. Okey, sokongan profesional ni kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam terma rujukan TS25 yang baru dikeluarkan oleh bahagian profesionalisme guru pada tahun 2019. Okey, ada dinyatakan kat situ. Okey, aktiviti sokongan dan profesional. Aktiviti sokongan dan profesional dia melibatkan macam-macam lah. Okey, contohnya coaching, mentoring, kemudian mungkin kalau sekolah tu macam
minta kita hadir, mungkin ada pertanyaan daripada dia ke apa ke, so kita hadir kat situ untuk bantu dia daripada segi macam-macam lah. Sebab sokongan profesional dia meluas. Okey. Bukan hanya sekadar sokongan dan bimbingan macam sebelum ni lah. Maksudnya bimbing modul saja tak. Okey. Okey, sebelum ni kita fikir macam bimbing modul saja. Tapi bila kita kata sokongan profesional tu dia lebih meluas lah macam-macam. Okey. Okey, seterusnya tu nombor 4. Nombor 5 membimbing Siti, sekolah, pihak sekolah, mereka tahu tak yang skop sokongan profesional kita ni lebih luas daripada membimbing modul? Sepatutnya tahu sebab kita ada kongsikan terma rujukan TS25 tu dengan sekolah. Cuma saya tak pasti sejauh mana sama ada sekolah membaca sepenuhnya ataupun tidak. Yalah, selalu macam itulah. Okay. Sebab memang kita macam contoh macam ada lantikan sekolah kohort baru, okey, saya akan beri taklimat kepada sekolah dan saya akan kongsikan terma rujukan TS25 dan juga satu lagi berkenaan dengan kewangan, ada satu garis panduan untuk penggunaan kewangan. Dua benda tu memang saya akan kongsikan dengan sekolah dan juga slide untuk saya bentangkan pada sekolah tu lah. Tapi itulah macam saya cakap tadi, sejauh mana sekolah membaca apa yang kita edarkan pada dia tu, yang itu saya tak boleh nak confirm. Cuma saya mengharapkan sekolah membaca sepenuhnya lah. Okey. Sebab dalam waktu taklimat juga kita memang ada nyatakan berkenaan dengan aktiviti sokongan profesional dan memang kita spesifikkan sokongan, bukan spesifik lah, maksudnya memang kita nyatakan sokongan profesional tu apa. Cuma faham ke tidak tu saya tak tahu nak cakap lah kan, harapnya faham lah. Okey, sebab saya tengok macam kebanyakan sekolah pun dia macam lebih kepada minta RE bimbing untuk modul, betul kan doktor? Betul. Tapi tak apa, saya kalau ikut macam saya cakap tadi, memang kita edarkan pada sekolah lah benda tu semua. Harapnya dia baca lah sepenuhnya dan dia faham lah sepenuhnya apa yang kita beri tu. Okey, seterusnya yang kelima, membimbing sekolah dalam memahami modul TS25 dan dalam pelaksanaan TS25 di sekolah. Yang ini memang yang tuan-tuan dan puan-puan sebagai RE, sebagai master trainer memang duk buat lah selama ni. Okey. Yang keenam, membimbing sekolah dalam menyelesaikan dan melaksanakan toolkit serta tugasan modul TS25. Yang ini pun memang yang tuan-tuan dan puan-puan duk buat selama ni. And then yang ketujuh, mengisi laporan aktiviti sokongan dan bimbingan, SB kepada sekolah yang terlibat kohort 456. Untuk tahun ni kita fokus kepada kohort 456 dalam dashboard aktiviti sokongan dan bimbingan. Okey, kat situ ada saya nyatakan link untuk tuan-tuan dan puan-puan mengisi laporan untuk aktiviti sokongan dan bimbingan dan surat yang akan saya keluarkan nanti, sebab nanti saya akan edarkan satu surat untuk pelaksanaan aktiviti sokongan dan bimbingan secara online. Okey, insya-Allah dalam masa terdekat ni saya akan edarkan dan saya akan nyatakan juga pautan ataupun link untuk dashboard aktiviti sokongan dan bimbingan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengisi laporan setelah tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan aktiviti bimbingan dan sokongan kepada sekolah. Okey, macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya anggap apabila tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan slot e-tutorial, sebab tutorial tu pun sebenarnya kita membimbing sekolah. Okey, jadi saya mohon supaya selesai saja tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan slot e-tutorial. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ada sekolah bimbingan masing-masing. Jadi saya minta supaya selesai sahaja tuan-tuan dan puan-puan terus isi dekat dalam dashboard tersebut. Okey, walaupun yang kita buat tu adalah tutorial, tapi tutorial juga kita bimbing. Jadi kita menganggap dia adalah sebagai salah satu aktiviti sokongan dan bimbingan kepada sekolah. So boleh isi dekat dalam dashboard tu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, buat masa sekarang apabila saya lihat kepada dashboard tersebut, tak ramai lagi yang mengisi. Jadi saya harap supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengisilah dashboard tu. Sebab dia simple saja, dia just tick saja, tak perlu macam nak panjang-panjang. Tapi ada jugalah macam kena nyatakan mungkin kalau ada isu ke apa ke sejauh mana pelaksanaan, itu adalah kena nyatakan sikit, tapi tak banyaklah, kebanyakannya just tick macam tu. Okey. Dan yang terakhir, melaporkan status pelaksanaan toolkit dan tugasan modul TS25 kepada penyelaras TS25 daerah. Okey, pautan akan dikongsi kemudian. Yang ini nanti saya yang akan create dan saya akan cuma itulah macam saya maklumkan tadi, saya bimbang, saya takut nanti BPG dia buat dia punya link sendiri dan tuan-tuan kena isi dekat dalam link tu, sebab tu saya hold dulu.
Okay, saya akan confirm balik nanti dengan BPG. So in case kalau BPG tak buat, so saya akan buat sendiri nanti saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang itu juga nanti penyelaras TS25 daerah akan dapat akses kepada data yang tuan-tuan key in tu. Okay. Itu adalah peranan rakan elit untuk program TS25 yang saya bentangkan sekarang ni lah. Okay. Okay, seterusnya. Sekejap Okey. Penyertaan SBT dan SKK dalam program TS25. Okey, saya rasa yang ni tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum untuk tahun 2021 untuk sekolah-sekolah kohort 6, okey, SBT dan SKK dah masuk sebagai kohort 6 dalam program TS25. Okey, jadi sedikit makluman mengenai SBT dan SKK. Yang ini tuan-tuan boleh baca lah. Saya rasa kalau saya nak terangkan nanti panjang lebar pula. Okey, kronologi SKK dan SBT mengikut program TS25. Kenapa SBT dan SKK tu dipilih untuk dilantik untuk diangkat sebagai sekolah TS25 bagi tahun 2021 kohort 6 ni. So tuan-tuan boleh baca kat situ. Okey, saya teruskan. Okey, yang ini mengenai strategi pelaksanaan SKK dan SBT mengikut modul program TS25 tahun 2021. Okey, yang ini yang kami mesyuarat pada 2 minggu lepas. Okey, untuk modul 1 dan modul 2, SBT dan SKK wajib join. Okey, wajib join, wajib ikut. Okey, maksudnya pengetua guru besar untuk dan penolong kanan PK1 untuk sekolah-sekolah SBT dan SKK ni dia wajib join untuk modul 1 dan modul 2. Okey, tapi untuk modul 3, 4, 5, okey, 3, 4, 5 kat situ, okey, seperti yang kami dimaklumkan, sekolah-sekolah SBT dan SKK ni, okey, dia hanya wajib join sekiranya, okey, sekiranya dia punya skor PKS dalam SKPMG tu, okey, di bawah 89%. Okay, di bawah 89%. So dia kena join untuk modul 3, modul 4, modul 5. Okay, kat sini. So dia kena join kat sini. Kalau dia di bawah skor dalam skor PKS, penilaian kendali sekolah SKPMG 2 dia, okay, di bawah 89%. So dia kena join. Untuk modul 6, 7, 8, okey, sebab yang ini 3, 4 ni dia modul 1, modul 2 ni dia merujuk kepada penilaian, tapi yang ni dia wajib. Okey, modul 3, modul 4 ni dia merujuk kepada skor SKPMG 2 standard 3 dan 4. Kalau standard 3 dan 4 tu di bawah 89%, so that means untuk modul 3, modul 4 tu dia wajib ikut. Jika dia skor dia lebih daripada 89%, okey, dia ada pilihan. Okey, dia ada pilihan sama ada dia nak ikut ataupun tidak. Okey, yang itu yang kami dimaklumkan dalam mesyuarat lah. Okey, yang dah diputuskan di peringkat pengurusan tertinggi KPM. Okey. Kemudian untuk modul 6, 7, 8, okey, modul 6, 7, 8 ni dia berdasarkan kepada, saya nyatakan kat sini, skor standard 5 SKPMG 2. Okey, skor standard 5 SKPMG 2 yang dikeluarkan oleh pihak Nazir. Okey. So kalau skor dia untuk untuk standard 5 SKPMG 2 tu, untuk skor sekolah tu melebihi 89%, okey, so dia tak perlu okey, kalau skor dia kurang, kalau skor dia kurang, dia kena ikut. Okey, dia kena ikut modul 6, 7, 8 ni. Okey, saya nak berikan senarai sekolah tu pada tuan-tuan, saya tak boleh nak beri lagi disebabkan buat masa sekarang ni BPG tak share dengan kami lagi data tu. So saya tak dapat nak share lagi sekolah mana yang perlu ikut, sekolah mana yang tak perlu ikut. Nanti apabila saya telah terima daripada BPG, okey, saya akan bagilah, saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan sekolah mana yang perlu ikut untuk modul 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Okey, insya-Allah. Ada sebarang pertanyaan ke berkenaan dengan SBT dan SKK sebelum saya teruskan? Ada ke? Tak ada? Okey. Itu mengenai SBT dan SKK. Dan sebenarnya untuk SBT dan SKK, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di bawah ni, cadangan untuk dijadikan sebagai mentor. So sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan merasakan ada sekolah-sekolah SBT dan SKK di dalam daerah tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin nampak macam orang kata nampak macam kita boleh angkat sebagai mentor, nanti boleh maklumkan pada saya untuk saya prepare untuk keluarkan surat lantikan kepada sekolah berkenaan. Okey?
Okey, seterusnya hal-hal lain. Dah hujung-hujung dah ni, nak habis dah insyaAllah. Okey, yang ini adalah dashboard yang dah dibangunkan oleh BPG. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di situ. Dashboard admin ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh masuk lah yang ni. Sebab yang ini hanya admin. Okey, kemudian dashboard latihan. Yang ini yang sekolah, sekolah perlu ikut lah. Okey, dalam D5 yang ini. Kemudian dashboard rakat elite. Dalam dashboard rakat elite ni ada untuk pendaftaran rakat elite dan juga satu lagi yang tuan-tuan perlu isi untuk pelaporan, penilaian aktiviti sokongan dan bimbingan yang tuan-tuan telah laksanakan di sekolah. Dan satu lagi adalah dashboard prestasi kewangan. Yang ini kami yang mengisi dan kami yang memantau dan kami yang mengisilah untuk pemantauan peruntukan yang diturunkan oleh BPG kepada JPN, iaitu beberapa peruntukan tertentu seperti tuntutan, kemudian adalah yang lain-lain dan juga peruntukan yang kita turunkan ke sekolah, iaitu untuk penggunaan murid OS 42,000. Okey. Siti, Okey. Ya saya. macam yang peruntukan turun kat sekolah sekarang macam mana dia punya bayaran dia, dia punya ratio dia? Tahu Ratio dulu masa kohort pertama tinggi lah juga, mahal lah juga. Okey, saya maklumkan sikitlah tak banyak doktor. Memang tak banyak sebab satu sekolah tu dia macam ni. Dia satu sekolah tu kalau ikut daripada senarai yang saya terima tu ada yang dapat 400, ada yang dapat 400.5, 500. Itu fasa 1. Kemudian fasa 2 pun amount yang sama. So ada yang dapat dalam 1,000, macam tu, paling banyak 1,000 lah. Okay. Paling banyak 1,000. Memang tak banyak tapi at least ada juga yang duit peruntukan tu yang sekolah boleh gunakan untuk murid kan, daripada tak ada langsung kan. Betul. Okey. Okey, ada lagi ke yang lain-lain sebelum saya tamatkan? Dr. Bala silakan. Ya, saya ada satu cadangan lah sebab berbanding dengan dulu, peserta kita dulu kita ada sesi bersemuka, habis itu ada tugasan, kita turun ke sekolah. Tetapi kita nampak dalam kebelakangan ini a lot of kecairan maklumat mungkin telah berlaku. Sebab ada juga mungkin kita nak pergi tapi sekolah tak bersedia. Dan sekolah juga terlalu sibuk dengan PDPR dan sebagainya. Jadi saya harap bila keadaan semakin stabil sedikit, terutamanya selepas bulan Oktober nanti, kita mungkin perlu adakan some kind of a help desk lah, meja bantuan tau. Misalnya every Friday, contoh ni JPN boleh usahakan lah. Dia macam tiap-tiap hari Jumaat ke, selepas pukul 3 ke, kita macam ada satu help desk di mana sesiapa saja RE ataupun master trainer yang ada pengalaman, mereka boleh datang dan kita boleh arrange dan mereka ada sesi soal jawab lah dengan kita. Jadi sekolah ini kadang-kadang saya nampak ada sekolah tertentu langsung tidak dilawati oleh sama ada RE, sorry lah, termasuk MT, termasuk juga SIP dan SIC. Kita tak boleh menafikan benda ni berlaku ya. Saya ada sekolah-sekolah sampai sekarang pun tak ada siapa-siapa yang pergi. So saya tidak nak menuding jari lah bahagian mana dan siapa yang terlibat. Tapi benda ni memang berlaku. But you see, when you do like this, orang akan mula hilang kepercayaan kepada program ini tau. Sebab dia nampak tak ada orang yang ambil berat, tak ada orang yang datang tanya. So that's why saya rasa we have to wujudkan satu bentuk meja bantuan supaya dia boleh sekurang-kurangnya dia is that the worrying list lah, rasa tidak berapa selesa itu. Saya rasa yang ini tak boleh diserahkan kepada RE dan MT. Ini mungkin boleh diusahakan oleh JPN atau PPD lah, macam help desk. Dia tak kisah, it's all whole Penang. Siapa nak masuk dia boleh masuk. Dan kita macam pastikan kita boleh buatlah tema. Okay, minggu ni modul 1, minggu ni modul 2, minggu ni modul 3. Jadi kita buatlah janji dengan, sebab di Penang pun beramai ada MT, ada juga RE. Saya pun boleh bantulah. Okey, kita boleh bantu dan kita boleh buat tu secara berterusan. Dan kalau tak cukup orang di sini, kita minta juga orang penggubal modul asal itu. Daripada IAB macam modul 2, modul 9, modul mana-mana modul lah. Sebab ada juga mereka yang pembina modul tak ada di Penang. Dia mungkin ada di negeri lain. Jadi kita boleh usahakan lah. Tak semestinya tiap-tiap minggu, 2 minggu sekali, macam itulah. Supaya mereka ada kesinambungan, ada sokongan bimbingan
daripada pelbagai pihak lah. Itu pandangan saya lah. Kalau tidak dalam jangka masa panjang orang akan pandang remeh tahu program ini sebab dia tak ada banyak, dia macam ikut habis tu tak banyak bimbingan, lama-lama dia akan rasa macam tak ada apa-apa lah dia belajar dan kita tak boleh bandingkan kohort 6 dengan kohort 1, kohort 2 nanti. Itu pandangan saya Puan Siti. Ini kena difikirkan di peringkat JPN lah. Tapi saya boleh bantu, saya boleh carikan siapa yang boleh jadi macam konsultan ke, tak kisahlah. Di peringkat IAB saya boleh tolong. Mungkin untuk peringkat IPG saya ingat Dr. Siti boleh tolong. Ataupun kita minta bantuan daripada mereka yang menjadi penggubal-penggubal. Itu pandangan saya, Puan Siti. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Bala. Cadangan yang bernas, yang baiklah maksudnya. Kami di peringkat JPN dan PPD, insya-Allah nanti kami cuba usahakanlah yang tu. Okey, terima kasihlah sekali lagi pada Dr. Bala atas cadangan tersebut. Okey, ada yang lain lagi ke? Mungkin nak berkongsi ataupun sebarang pertanyaan ke sebelum saya tutup untuk sesi hari ini? Sebab saya pun kalau boleh tak nak ambil masa tuan-tuan lama sangatlah sebab saya tahu kita semua pun macam ada tugas masing-masing. Jadi kita cuba itulah cut off masa lah Okey, ada sebarang pertanyaan ke? Ataupun cadangan ataupun apa-apa yang nak dikongsikan di sini? Silakan saya buka. Okey, tak ada ke? Tak ada Okey. Okey, kalau tak ada, sekejap. Puan Siti akan kongsi video grup nanti link video. Ya, saya akan share. Okey. Ya, betul. Saya akan share. Terima kasih. Okey. Okey. Video dan juga bahan-bahan semua yang tadi tu, saya akan kongsi sekali lagi nanti. Saya akan email juga. Cuma itulah ada beberapa orang yang saya tak ada email dia. Sebab sekarang ni ada juga negeri lain dia belum mula lagi taklimat seperti ini. So ada beberapa rakan saya daripada negeri lain pun dia pun nak masuk juga pagi ini. Jadi saya boleh berkongsi di IAB lah. Walaupun ini jenis Pulau Pinang tapi orang lain pun boleh dapat juga idea lah. Ya. Boleh insya-Allah. Boleh. Saya macam ni sebenarnya bila kami mesyuarat dengan bahagian pada 2 minggu lepas, okey ni sedikit untuk makluman rakan-rakan elit daripada IPG dan juga IAB. Saya okey dalam mesyuarat tu sebab ada juga wakil daripada IPGM dan IAB. Jadi penyelaras lah. Jadi saya membayangkan mungkin di peringkat IPG dan IAB telah diberi taklimat berkenaan perkara ni. Tapi bila saya kontak balik dengan Dr. Bala and then dengan Dr. Siti dan juga Encik Aziz, so saya difahamkan taklimat tu tak ada. Jadi saya pun bimbang jugalah kalau saya tak bagi taklimat nanti takut nanti akan rakan-rakan elit di peringkat IPG dan IAB tak dapat info ni. Tu yang saya gabungkan sekali hari ni, rakan elit IPG, rakan elit IAB, rakan elit SIP, SIC. Jadi saya buat sekali jalan untuk taklimat ni lah. Macam saya cakap tadi lah sebab info tu tak sampai kan, jadi risau juga saya. Apa pun saya harap taklimat ni dapat membantu, dapat memberi sedikit kefahaman pada tuan-tuan dan puan-puan untuk pelaksanaan selepas penyelarasan semula TS25 ni. Jadi saya harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Ada apa-apa lagi ke untuk disampaikan sebelum kita tamat pada hari ini? Saya harap apa yang saya sampaikan tu jelaslah. Kalau ada mungkin sebarang pertanyaan lagi ke, kalau tak nak tanya kat sini nanti boleh kontak saya sendiri pun. InsyaAllah saya cuba jawab nanti, insyaAllah. Siti, saya modul 9, 10, okey modul 9 lah ya. Modul 9 hanya untuk kohort, saya dah banyak sangat. Setakat ni 1, 2 dan 3. Okey, 1, 2 dan 3. Setakat ni. Okey, maknanya MT dengan RE pun kena ikutilah kan? Dia macam ni doktor, hari tu waktu kami mesyuarat, kami ada tanya sebab BPG kata dia konsep dia tu macam sekolah sukarela untuk ikut. Yalah, katalah sekolah tu, katalah sekolah di SPU ke mana Penang sukarela.
tapi dia menggunakan MTRE yang sedia ada. Jadi kalau macam ni. Okey. Dia kan macam ni tau doktor. Itulah isu yang saya bangkitkan hari tu dan Dr. Sharifah tak dapat jawab. Okey. Sebab saya kata konsep TS25 ni adalah bila mana kita ada latihan, kita ada latihan, kemudian rakan elit yang terlibat juga akan diberi TOT. Kemudian rakan-rakan elit berkenaan akan bimbing sekolah. Bimbing modul apa semua kan. So macam mana pula dengan modul 9 dan 10? Sebab katanya modul 9 ni direct rujuk pada ELTC. So saya kata kalau di peringkat negeri, sekolah ada pertanyaan. Macam mana takkan nak rujuk ELTC? Siapa nak rujuk? Takkanlah sekadar macam isi pertanyaan tu secara online kat situ saja. Macam susah lah kan. Siapa nak bimbing kan? Tapi jawapan Dr. Sharifah masa tu adalah perkara tu akan dibincangkan semula di peringkat KPM lah. So kita tunggu je lah nanti apa hasilnya. Kemungkinan lepas ni mungkin akan ada TOT di kalangan rakan-rakan elit berkenaan dengan modul 9 dan 10. Saya pun tak pastilah macam mana yang tu. Okey doktor? Setakat ni info yang diberi macam tu lah. Okey. Ada yang lain lagi? Modul STEM tu Dr. Bala memang hari tu tak dia bentang siapa tu Dr. Bentang tu masih tak approve ya Dr. Bala dia punya modul 10. Dr. Bala tahulah tentang tu sebab dia pending kan, tadi jadual Siti pending kan modul 10. Bulan November kan baru take off kan. Kalau ikut cadangan November lah. Dia asal bulan 10. Tapi ada Dr. Bala bagi tahu ada sikit isu tak tahu dah selesai ke tak, boleh ke take off bulan November. Okey, tak apa sebab saya lebih concern pada RE, MT yang nak bimbing sekolah yang memilih untuk ambil dia opt-in modul tu dan kita saya rasa tidak sesuai kalau hanya nak bergantung pada LTAC ada berapa sangat kerat orang yang nak bagi for that fokus bimbingan berfokus kan. Dan STEM ni sangat menarik modul STEM tu dan saya rasa memang ramai sekolah akan opt-in. Ya, saya rasa sekolah akan pilih modul STEM tu nanti. Dan kita REMT bagaimana kan, itu yang saya rasa boleh kalau ada mana platform Siti bolehlah suarakan supaya MTRE ni bukan pilihan lah untuk mengikuti, dia kena ikuti STEM. Okey. Sebab memang dah dicadangkan supaya diberi TOT kepada rakan-rakan elit di negeri lah. Cuma macam saya maklumkan tadi, perkara tu kalau ikut Dr. Sharifah akan dibincangkan sekali lagi lah sebab macam tak tahulah mungkin tak finalize lagi ke macam mana, saya pun tak pasti yang tu. Sebab bila kita tanya soalan tu macam berkenaan modul 9, 10 ni macam jawapan tu macam kurang meyakinkan sikit lah. Macam tu. Okey. Ada yang lain lagi? Okey, tak ada kalau tak ada, saya rasa kalau tengok jam pun dah 11.20, sejam lebih juga ni. Saya sebelum saya tutup sesi taklimat pada hari ini, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang dapat meluangkan sedikit masa untuk sesi taklimat pada hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan tu jelas pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya selepas ini ada sebarang perkara berbangkit ataupun ada sebarang pertanyaan ataupun isu apa yang nak diutarakan, bolehlah PM saya sendiri, call ke WhatsApp, Telegram ke, insyaAllah saya cuba jawab. Okey, jadi saya rasa sampai setakat ini sahaja untuk taklimat pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan jaga diri. Okey, jaga diri dengan kita tengok kes pun tinggi juga kan. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan dan termasuk saya juga, kita sama-sama jaga diri masing-masing supaya kita semua dapat terhindar daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda ketika ini. Jadi saya rasa untuk itu saya sudahi taklimat pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan perempuan. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Siti. Ada tak sesiapa yang belum isi kehadiran? Tadi saya ada kongsikan link kehadiran kat situ. Ya, sudah. Saya share sekali lagi lah okey. Tu. Link kehadiran. Boleh isi lah Cik Siti tak ambil gambar ke?
Orang pun dah live dah. Dah live kan? Tadi saya ada jugalah minta print screen lah tadi. Saya minta ada penyelaras tolong print screen tapi tak tahulah. Okey, ramai dia yang ada. Kalau ramai mungkin boleh juga kita kita ambil gambar. Ada dalam grup ada dah hantar dah. Tuan Zaini hantar dulu. Okey, terima kasih. Ke nak ambil lagi siapa-siapa yang masih ada lagi tu? Boleh lah kot. Boleh. Boleh. Wan Ramzan, silakan. Snap gambar. Buka kamera. Harap semua yang masih ada lagi tu buka kamera lah Okey. Siapa yang tolong ambil tu? Okey, terima kasih. Jaga diri semua. Nah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi